Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Budi Hanafi dalam Berita Pagi. Seorang pekerja MBSB Bank Berhad, pejabat wilayah Johor Bahru disahkan positif COVID-19. Pekerja berkenaan kini sedang menerima rawatan di hospital. Menurut kenyataan MBSB Bank Berhad, pengesanan kontak rapat sedang giat dilakukan, manakala mereka yang dikenal pasti diminta menjalani ujian saringan. Kenyataan itu juga menyebut pejabat wilayah Johor Bahru dan cawangan Johor Bahru telah ditutup untuk kerja sanitasi. Penutupan tersebut tidak menjejaskan operasi harian berikutan pelan kesinambungan perniagaan telah diaktifkan. Pelanggan MBSB Bank diminta menggunakan perkhidmatan perbankan internet M-Journey buat sementara waktu. Sepuluh kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan semalam, menjadikan ia jumlah paling tinggi pernah direkodkan dalam sehari setakat ini. 8 daripadanya di Sabah, manakala masing-masing 1 kes di Kedah dan Labuan. Sementara itu, 710 kes jangkitan baharu dilaporkan, manakala 467 lagi pesakit sembuh. Tiga lagi kluster COVID-19 dikesan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster Samudra direkodkan di Sandakan dengan kes indeks dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 20 Oktober lalu. Pesakit telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent dan saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi kes positif. Keseluruhannya, kesemua 8 individu yang disaring dalam kluster ini telah dijangkiti COVID-19. Kluster baharu kedua adalah kluster Palma yang melibatkan daerah Gombak dan Hulu Selangor di Selangor serta Kepong di Kuala Lumpur. Kes indeks telah dikenal pasti positif hasil saringan individu bergejala pada 17 Oktober lalu. Hasil pengesanan kontak rapat, 101 telah disaring dengan 13 dikesan positif, manakala 88 lagi menunggu keputusan. Kluster ketiga, kluster Jaya pula melibatkan daerah Sepang, Selangor dan Seremban, Negeri Sembilan. Kes indeks dikesan hasil saringan di tempat kerja pada 20 Oktober lalu. 48 individu telah disaring dengan 9 kes positif, manakala 39 lagi menunggu keputusan. Pertambahan 3 lagi kluster baharu ini menjadikan keseluruhannya 102 kluster aktif dalam negara setakat ini. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD di penjara Pokok Sena dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 7 November. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelanjutan itu bagi memastikan rantaian COVID-19 diputuskan sepenuhnya di dalam penjara berkenaan, terutama dalam kalangan kaki tangan. Saringan KKM mendapati masih terdapat kes positif dalam kalangan banduan dan kaki tangan penjara itu. Dalam pada itu, PKPD di penjara Tawau dan kuartus penjara Taman Ehsan Tawau akan tamat esok. Bagaimanapun, lokaliti tersebut masih tertakluk di bawah pelaksanaan PKPB bagi seluruh negeri Sabah. Sehingga 21 Oktober, KKM telah membuat 1,250 saringan di penjara Tawau, manakala 1,196 saringan kaki tangan di kuartus Taman Ehsan. Tiada lagi kes aktif direkodkan di penjara Tawau, manakala hanya 2 kes masih dirawat di kuartus penjara Taman Ehsan. Mana-mana premis perniagaan dan pasar yang tidak mematuhi SOP PKPP akan ditutup. Tindakan tegas itu bakal diambil Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB terhadap mana-mana premis di bawah seliaannya yang ingkar. Datuk Bandar Datuk Zainal Abu berkata masih ada peniaga yang berdegil dan mengambil sikap sambil lewa, termasuk membenarkan pelanggan yang tidak mematuhi SOP mengunjungi premis masing-masing. Saya rasa saya pun akan buat sampai tahap begitulah MBMB. Pasal kita tak boleh tolak ansur lagi. Kendiri ini dah tak boleh, dah tak reliable lagi dah. Kita tak boleh, kerajaan tak boleh take for granted mengatakan rakyat
dah boleh kendiri dan tak perlu dibagi tahu lagi, dia tahu. Kerana apa? Banyak kalau kita tengok kes-kes yang ditangkap di compound, di reman dan sebagainya, banyak. Dalam erti kata lain, kendiri itu mungkin untuk tahap pandemik ni mengular balik, kita rasa kita cakap saja kendiri, tetapi kita mesti support dengan close monitoring lah. Ini pula di Pekan, Pahang. Operasi pemantauan SOP PKPP mendapati masih ada peniaga yang berdegil. 4 termasuk seorang pengusaha bengkel di kompaun RM1,000. Menurut Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Razli Muhammad Yusof, pemilik premis gagal menyediakan buku rekod pelanggan dan pekerja selain tidak menyediakan alat pengimbas suhu dan gagal menyediakan cecair sanitasi tangan. Sejak 18 Mac lalu, 76 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan sama di daerah berkenaan. Meski terdapat kes jangkitan COVID-19 yang tinggi di sebuah sekolah swasta di Senawang, Kerajaan Negeri Sembilan belum bercadang untuk menutup semua sekolah di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kes itu tidak melibatkan penularan meluas, hanya tertumpu kepada satu kawasan. Hasil perbincangan pada pagi tadi dalam mesyuarat tersebut, kita tidak ada mencadangkan untuk menutup mana-mana sekolah buat masa ini, memandangkan hanya sekolah tersebut yang berlaku. Kawasan sekolah tersebut adalah sekolah berasrama, jadi hanya melibatkan pelajar di sekolah tersebut. Jadi tidak melibatkan pelajar-pelajar di luar. Setakat ini, 3 sekolah di negeri itu tutup kerana terdapat pelajar dijangkiti COVID-19 iaitu Sekolah Tinggi Islam As-Sofa, SMK Tunku Besar Tampin dan SMK Datuk Undang Haji Adnan. Kadar pematuhan penduduk Sabah terhadap prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB secara keseluruhannya mencapai 96.3%. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun memaklumkan 230 kenderaan diarah berpatah balik manakala 38 kompaun dikeluarkan. Sekatan jalan raya telah dilaksanakan di 66 lokasi melibatkan 45,166 pemeriksaan kenderaan. Semalam, Sabah merekodkan 528 kes positif baru melibatkan 8 kematian. Satu kluster baru dilaporkan iaitu kluster Samudra di Taman Perumahan Samudra, Sandakan melibatkan 8 kes. Sehingga kini 37 kluster direkodkan di Sabah. Dalam kenyataan sama, Datuk Seri Masidi merakamkan penghargaan kepada Yayasan Petronas dan Pegagau Agrikultur Sdn Bhd yang menyumbang peralatan perubatan dan pelindungan diri PPE berjumlah RM2.5 juta kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan RM100,000 kepada Tabung Bencana Negeri Sabah. Sehingga kini 77,396 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Sementara itu, Kerajaan Sabah telah meminta Majlis Keselamatan Negara MKN supaya melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri itu yang dijadualkan tamat Isnin ini. Menurut Datuk Seri Masidi, langkah itu penting kerana kes COVID-19 di negeri itu masih tinggi. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan berapa lama tempoh lanjutan tersebut. Perkara itu terletak di bawah kuasa MKN. Di Penampang, 47 individu termasuk 8 wanita di kompaun RM1,000 kerana ingkar SOP PKPB sejak 7 Oktober lalu. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim ketika dihubungi berkata, tahap pematuhan dalam kalangan penduduk kekal tinggi iaitu sekitar 98%. Secara keseluruhan, 396 kompaun dikeluarkan sejak PKP dilaksana mulai 18 Mac lalu.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah menawarkan perkhidmatan kaunter pandu lalu di ibu pejabatnya demi kemudahan pengguna di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Menurut pengarah JPJ Sabah, Sadim Abdul, kaunter pandu lalu ini beroperasi sejak 17 September lalu sejajar keperluan ketika berada di bawah penguatkuasaan PKPB. Katanya, perkhidmatan pandu lalu JPJ akan diperluas di seluruh Sabah secara berperingkat. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pembaharuan lesen kenderaan motor LKM, pembaharuan cukai jalan kenderaan persendirian dan LKM, lesen memandu CDL, LDL dan vocational, pembayaran saman serta semakan senarai hitam. Perkhidmatan dibuka setiap hari bermula 8 pagi hingga 2 petang sepanjang tempoh PKPB. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin petang semalam menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah di Istana Abdul Aziz, Kuantan. Kenderaannya membawa Perdana Menteri memasuki perkarangan istana kira-kira 4:40 petang diiringi pasukan keselamatan dan beberapa kenderaan rasmi kerajaan negeri Pahang. Turut kelihatan memasuki kenderaan rasmi Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong memasuki istana pada pukul 4:30 petang selepas selesai menziarahi makam Ayahanda Baginda di Pekan. Pengamal media mula berkumpul di laluan masuk ke istana seawal 2:30 petang selepas mendapat makluman Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Perdana Putra Putrajaya. Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dilantik sebagai Bendahari Agung Barisan Nasional BN yang baharu. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan dibuat setelah berunding dengan Presiden Parti di dalam komponen BN. Katanya rombakan kecil dalam kepimpinan BN dilakukan dengan mengambil kira beberapa aspek untuk memperkukuh struktur organisasi. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor masih kekal dan akan terus menjalankan tugas selaku Bendahari UMNO. BN turut merakamkan setinggi penghargaan kepada beliau atas peranan dan jasa selaku Bendahari Agung parti berkenaan sebelum ini. Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Perak tidak akan menerima sebarang usul pada persidangan kali ini yang akan diadakan pada 27 Oktober nanti. Speaker Dun Negeri, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid berkata, setiap usul yang mahu dibahas dan diluluskan persidangan Dun perlu dibuat dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh sidang Dun diadakan. Setakat 13 Oktober lalu, tiada sebarang notis usul diberikan kepada pejabat setiausaha DUN itu. Apa-apa juga usul-usul yang nak disampaikan tergempar atau tidak tergempar mestilah mengikut peraturan perintah-perintah tetap yang ada dan juga mengikut undang-undang tubuh negeri lah. Saya tertakluk kepada itu pun. Beliau bercakap dalam sidang media mesyuarat kedua tahun ketiga Dewan Negeri ke-14. Persidangan DUN Perak kali ini akan berlangsung selama sehari berikutan langkah pencegahan penularan wabak COVID-19.
antara kesihatan awam dan keperluan untuk mendapat mandat baharu. Dua perkara itu dipertimbang Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari Tun Openg sebelum mengadakan pilihan raya negeri. Menurutnya, pandemik COVID-19 telah menimbulkan situasi sukar dan rumit untuk beliau memutuskan mengenai pilihan raya negeri kerana setiap faktor perlu diambil kira. Beliau mengulas kebimbangan mengenai kesesuaian untuk mengadakan pilihan raya negeri dalam keadaan semasa yang menyaksikan peningkatan jumlah kes COVID-19. We are subject to advice by Kementerian Kesihatan whether we should go or not. Because I am also concerned on the health of the people. On the other hand, you cannot govern and take measures COVID if you don't have the mandate. You see? This one, I still got the mandate. I can decide. If I don't have the mandate, I can't. You see? Jelasnya, pilihan raya negeri perlu diadakan sama ada pada tahun ini atau tahun depan apabila tempoh DUN sedia ada tamat pada April 2021. Beliau mengakui keadaan COVID-19 di Sabah setelah pilihan raya negeri tetapi menegaskan bahawa situasi Sarawak untuk mengadakan pilihan raya berbeza daripada negeri jirannya itu. Seorang wanita warga emas yang sedang berjalan di bahu jalan maut dirempuh dari arah belakang oleh sebuah pacuan 4 roda yang dipandu seorang guru. Kejadian berlaku di Jalan Baki, Rih Kampung Bantang, Serian, Sarawak, tengah hari semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexon Naga Cabu berkata, akibat rempuhan itu, mangsa Ngihem Tuwin, 72 tahun, mengalami kecederaan parah di anggota badan. Dia disahkan meninggal dunia semasa dirawat di Hospital Serian kira-kira pukul 3 petang. Bekas Setiausaha Politik Muhammad Sabu, Muhammad Azhar Cik Mat Dali sekali lagi dihadapkan ke mahkamah dengan 2 lagi pertuduhan menerima rasuah. Di Mahkamah Shah Alam, dia didakwa menerima rasuah RM130,000 daripada sebuah syarikat untuk mendapatkan kontrak Kementerian Pertahanan pada tahun 2019. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia dituduh menerima suapan RM50,000 daripada pengarah urusan FEHM Entiti Sdn Bhd Ilyas Jemadi Tajudin melalui pengarah urusan Aksa Solution Sdn Bhd Ahmad Hisham Muhammad Tajudin. Ia sebagai upah membantu syarikat itu dipilih menjadi rakan strategik dan kontraktor senggaraan bagi peralatan perisikan sistem Prisma Direktorat Peperangan Informasi bahagian staf perisikan pertahanan Kementerian Pertahanan pada Ogos 2019. Kesalahan dilakukan di dalam kenderaan milik tertuduh di lorong VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh menerima suapan RM80,000 dari Ilyas Jemadi menerusi pengarah syarikat Ikaita Resources Zainuddin Abdul Majid pada hujung tahun 2019. Suapan itu sebagai membantu FEHM Entiti Sdn Bhd menjadi rakan strategik dan kontraktor senggaraan bagi peralatan sama di Kementerian Pertahanan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Hakim Rofiah Muhammad kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000. Sebutan semula kes 27 November ini. Sebelum ini, Muhammad Azhar didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur dengan 5 pertuduhan rasuah berjumlah RM6.3 juta pada 15 Oktober lalu. Meski dianjurkan dalam suasana norma baharu, persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eko antarabangsa Malaysia ke-11 iGEM 2020 mencapai objektifnya selain mencapai sansaran potensi perniagaan. Penutupan disempurnakan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebagai rekod, lebih 150 pempamer telah pun mengambil bahagian dalam iGEM yang diadakan secara maya dan norma baru pada tahun ini. Pencapaian yang sangat memberangsangkan. Saya turut dipahamkan bahawa iGEM telah pun mencapai sasaran awal petunjuk perniagaan di mana pihak Maida dan Metrik masih di peringkat akhir untuk merumuskan jumlah yang sebenarnya.
Antara isu yang dibahaskan, kerjasama mengurangkan sisa plastik, pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan teknologi diod pemancar LED yang lebih efisien. Dalam pada itu, Petronas meraih anugerah Reruai Terbaik manakala kontijen Kanada dipilih sebagai pavilion terbaik pada penganjuran kali ini. Edisi ke-12 iJEM dijadual berlangsung dari 13 hingga 15 Oktober 2021. Setelah berdepan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan beberapa bulan lalu, kini tidak dinafikan beberapa sektor yang bergantung kehadiran orang ramai sekali lagi terjejas susulan pelaksanaan PKPB di beberapa negeri. Suasana sunyi di kawasan yang sebelum ini menjadi tumpuan ramai di Lembah Kelang antara faktor pemuzik jalanan yang turut terdiri daripada artis lama dan otai terpaksa menghentikan operasi. Tidak terkecuali Acik dari kumpulan Eka Matra yang sebelum ini menghiburkan penonton dengan persembahan basking dan berniaga burger secara kecil-kecilan. Sebenarnya memang sebelum PKP dulu, kita memang dah ada beberapa show yang telah dijanjikan untuk kami. Tapi setelah adanya PKP, show tu pun dibatalkan. Okey, alhamdulillah terbatal. Jadi okeylah, kita redha, kita terima. Tapi apabila benda orang kata COVID-19 dia dah slow down, kami dah mula nak keluar semula. Kita ada juga deal untuk yang terbaru untuk tahun hadapan dengan seorang promoter untuk mengadakan show Eka Matra. Tapi bila dah kena macam ini, yang kedua ni, rasanya show tu pun saya rasa macam terbatal jugalah. Sebab kita tak tahu, mungkin 2 minggu, mungkin lebih. COVID ni dia makin lama makin berkembang. Justru Acik atau Muhammad Rashid Ibrahim kini mahu beralih kepada persembahan basking dalam talian. Itulah dia. Memang kita bukan saya saja yang terkesan sebab kita dah pun melalui fasa 1 dulu selama 3 bulan. Okay, alhamdulillah masa tu kita pun dah memang teruk lah kan. Kita dah rasa dah benda ni. Sekali kita kena lagi yang sekali ni, kita pun tak boleh nak cakap apa. Kita hanya bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mengingatkan lagi kita tentang perkara-perkara dunia ni jangan nak dikejar sangat. Tapi itulah apa yang kesan yang paling ketara sekarang ialah seperti saya dan juga peniaga-peniaga dan tak kira siapa saja yang bekerja dalam mencari keuangan pada hari-hari yang orang kata gaji hari ini. Memang sangat terkesan dan anda boleh lihatlah sekeliling saya sekarang ni pun saya berbasking bukan apa, tak ada orang pun. Pemilik gerai atuk di Salai Master Damansara, Abdul Hadi Mustafa, mengakui lokasi itu sebelum ini dipenuhi pengunjung kerana keistimewaannya menampilkan persembahan live band daripada artis terkenal yang kini terpaksa berhenti membuat persembahan. Kami memang berasa sedih lah, di mana di sinilah tempat mereka otai-otai seniman yang dapatlah sedikit sebanyak orang kata membantulah periuk nasib mereka di Salai Master. Apabila keadaan jadi begini sepi, kita nampak memang betul-betul memang berasa sedih lah. Justru jika tempoh PKPB dilanjutkan, beliau berharap artis jalanan terlibat dapat memikirkan cara lain untuk memastikan pendapatan tidak terputus. Kegigihan seorang pemuda dari Kampung Lubuk Periuk, Ajil, dalam usaha membiak ikan kelah merah sejak 6 tahun lalu membuahkan hasil apabila bilangannya semakin meningkat. Dianggarkan 30,000 benih anak ikan itu menetas setiap bulan menerusi kaedah serta teknik pengembangan terbaharu. Laporan seterusnya bersama Taufik Adnan. Muhammad Azri Muhammad Razali, 40 tahun, pernah mencari rezeki selama 12 tahun di negeri Melaka dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan pengkomputeran. Lulusan Institut Latihan Perindustrian Ipoh itu kemudian kembali ke kampung halaman untuk meneruskan hobi dan minat ayahnya mencari dan menjual spesies ikan kelah merah pada pengusaha ikan hiasan atau untuk dijadikan hidangan mewah. Pada mulanya, Muhammad Azri mengambil keputusan menambah baik pusat pembiakan ikan berhampiran kediamannya yang bakal beroperasi sepenuhnya tidak lama lagi.
Projek penambahbaikan tersebut dijalankan sejak 3 tahun lalu selepas menimba ilmu serta teknik pembiakan ikan kelah daripada pihak yang berpengalaman. Projeknya kini mendapat sokongan serta bantuan peralatan daripada pihak Jabatan Perikanan seperti mesin pam air dan tangki. Peralatan sokongan itu bertujuan mengurangkan kadar kematian khususnya anak ikan yang memerlukan pengaliran air bersih semula jadi selain cara penjagaannya yang tersendiri. Program asal adalah daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar Galmi Negeri Sembilan yang memberi banyak tunjuk ajar dan maklumat terkini sehingga ke hari ini. Menurutnya, anak ikan berukuran sekitar 3 inci ini dijual dengan harga 8 atau 9 ringgit seekor secara borong. 4 kolah kecil serta tangki bersaiz sederhana yang ditambah baik ini juga digunakan untuk menampung sementara induk ikan terpilih ketika proses pengasingan dilaksana. Peminat kebanyakannya suka membeli daripada kecil dan jumlah permintaan sekarang mencecah sehingga 10,000 ekor sebulan. Jumlah induk yang ada sekarang ni yang aktif sekitar 300 ekor dan jangka sehingga akhir tahun ni kita ada stok induk sehingga 500 ekor. Sementara itu, Ketua Daerah Jabatan Perikanan Hulu Terengganu, Ruhidah Husnon, yang meninjau perjalanan projek pembiakan kelah merah ini berkata, Muhammad Azri yang merupakan satu-satunya usahawan peternakan ikan kelah di daerah tersebut sentiasa konsisten serta komited terhadap pelaksanaan projeknya sekaligus memudahkan bantuan disalurkan. Dalam bentuk peralatan yang boleh alih lah, maknanya bukan yang statiknya bantuan, hampir 25,000. Jadi kita mengharapkan di peringkat daerah terutamanya peringkat negeri umumnya dan juga kepada di bawah Jabatan Perikanan Malaysia lah, mana-mana bantuan yang kami beri itu supaya dia dapat memenuhi kehendak dia untuk mengeluarkan benih berkualiti dan dapat meningkatkan pendapatan dia. Ketika ini, induk ikan kelah merah peliharaan Muhammad Azri sudah mencecah lebih 300 ekor. Kolam seluas 90 darab 60 kaki ini dengan kedalaman 4 kaki mengandungi kira-kira 300 induk kelah merah milik Encik Azri dan yang akan dipindahkan kemudiannya nanti dipindahkan tangki biru ini tapi menggunakan kaedah-kaedah terbaru yang akan diterapkan oleh Encik Azri dengan khidmat nasihat daripada Jabatan Perikanan. Taufik Adnan untuk Berita RTM. Baik, laporan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Budishta Wahanafi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.